Assalamualaikum anak-anak. Anak-anak bersama lagi dengan Cikgu Anita dalam Bahasa Melayu Tahun 1. Tema kita pada hari ini adalah keselamatan. Tajuk kita adalah Kita Selamat di Sini. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastra dan bukan sastra. Pantun. Jom anak-anak kita belajar pantun bersama dengan cikgu. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, cikgu akan mengajar anak-anak tentang kosakata yang terdapat di dalam pantun. Yang pertama, rotan. R-O-R-O, T-A-N-Tan. Rotan. Okey, gambar ini menunjukkan pokok rotan. Yang kedua, hutan. H-U-T-A-N-Tan. Hutan. Gambar ini adalah suasana di dalam hutan. Seterusnya adalah durian. D-U-R-I-R-A-N-An. Durian. Okey, gambar ini menunjukkan buah durian. Buah durian ini berwarna hijau dan isinya berwarna kuning. Kosakata yang seterusnya ialah motosikal. M-O-M-O, T-O-T-O, S-I-C-K-A-L. Motosikal. Anak-anak pernah naik motosikal? Ini adalah motosikal. Basikal. B-A-B-A, S-I-C-K-A-L. Basikal. Anak-anak pandai naik basikal? Okey, ini adalah basikal. Seterusnya, bangau. B-A-N-G-A-U, ngau. Bangau. Ini adalah burung bangau. Pernahkah anak-anak lihat burung bangau ini? Burung ini berwarna putih dan sayapnya ada berwarna hitam. Kosakata yang seterusnya ialah loceng. L-O-C-E-N-G, ceng. Loceng. Okay, ini adalah loceng. Anak-anak pernah tengok loceng? Okay, seterusnya adalah tatang. T-A-T-A, T-A-N-G, tang. Tatang. Apa itu tatang? Kita perhatikan gambar ini. Seorang perempuan ini sedang tatang kek di dalam pinggan. Tatang ni membawa maksud membawa makanan ataupun membawa benda dengan berhati-hati supaya tidak jatuh. Kenari. K-I-K-N-A-R-I. Kenari. Kenari adalah sejenis burung. Ini adalah burung kenari. Kita ke kosakata yang seterusnya. Kerdas. Apa itu kerdas? Kita eja dulu. K-I-R, ker, D-A-S, das. Kerdas. Kerdas adalah sejenis ulam. Anak-anak pernah makan kerdas? Biasanya kerdas ni dimakan oleh mak ataupun ayah kita. Seterusnya adalah lumpur. L-U-M, lum, P-U-R, pur. Lumpur. Okey, kita perhatikan apa itu lumpur. Okey. Kereta ini, highlight ini telah melalui sebuah satu kawasan yang berlumpur di mana ada air dan tanah bercampur. Apabila melalui kawasannya, akan terperciklah lumpur pada badan kenderaan ini. Joran. J-O-R-A-N, ran. Joran. Anak-anak pernah tengok joran? Ini adalah joran. Joran digunakan untuk memancing. Sekarang cikgu nak anak-anak buka buku teks muka surat
67. Okey. Kita akan baca pantun bersama-sama. Cuba perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan 3 orang murid sedang mengambil alatan sukan di dalam stor sukan sambil diperhatikan oleh guru pendidikan jasmani. Okey, kita baca pantun ini. Anak muda mencari rotan. Rotan dicari di hutan dara. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Okey, untuk pantun ni, maksud bagi sesuatu pantun, kita kena tengok rangkap ketiga dan rangkap keempat. Okey, rangkap pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Okey, soalannya adalah kita hendaklah waspada mengambil alatan supaya tidak tercedera. Kita perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan motosikal dan basikal telah disusun di tempat yang sesuai. Okey, kita baca pantun ini. Beli sepukal durian di dusun, manggis seguni, harganya rendah. Basikal dan motosikal diletak tersusun, bermain di sini, mengundang padah. Okey, kita nak tengok apa maksud pantun ni. Maksud pantun ni terdapat pada rangkap ketiga dan rangkap keempat. Okey, jadi kita tidak boleh bermain di tempat letak basikal dan motosikal. Gambar yang seterusnya pula, kita lihat ketua kelas sedang memberikan sesuatu ucapan kepada kawan-kawannya. Okey, kita baca pantun ini. Bangau sekawan di tasik Cini, terbang sendiri mencari makan. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Okey, untuk pantun ini, nasihat ketua kelas agar utamakan keselamatan diri. Untuk aktiviti yang seterusnya, cikgu nak anak-anak buka buku aktiviti muka surat 72 dan 73. Jom kita buat bersama-sama. Untuk buku aktiviti muka surat 72, kita kena sesuaikan maksud pantun dengan gambar yang sesuai. Okey, kita tengok pantun yang pertama. Jika memahat kayu yang kering, ukiran diukur, janganlah culas. Loceng rehat sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Okey, kita perhatikan rangkap ketiga dan rangkap keempat. Loceng rehat sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Kita tengok gambar mana yang menunjukkan murid sedang beratur di luar kelas. Okey, kita perhatikan gambar yang mana yang sesuai. Okey, gambar nombor 3. Jadi kita gariskan murid sedang beratur di luar kelas. Okey, untuk pantun kedua, orang dilihat menenun satin. Satin disebut satin Itali. Waktu rehat pergi ke kantin. Jangan berebut ketika membeli. Okey, pantun ini menerangkan maksud waktu rehat pergi ke kantin. Jangan berebut ketika membeli. Perhatikan gambar yang menunjukkan murid tidak berebut ketika membeli makanan. Okey, gambar yang sesuai adalah gambar nombor 1. Okey, jadi gariskan pada gambar nombor 1. Pantun yang ketiga, simpan berangan di dalam peti. Enak buahnya dimakan santai. Tatang pinggan
pinggan berhati-hati. Bimbang isinya tumpah ke lantai. Pantun ini membawa maksud tatang pinggan berhati-hati. Maksudnya membawa pinggan dengan berhati-hati. Bimbang isinya tumpah ke lantai. Cuba cari yang mana satu gambar yang menunjukkan murid tatang pinggan berhati-hati. Okey, gambarnya adalah gambar nombor 2. Jadi murid-murid hendaklah garis pada gambar nombor 2. Bagi tugasan yang seterusnya, buka buku aktiviti muka surat 73. Baca pantun kemudian nyatakan maksud pantun. Okey, jom kita baca bersama-sama. Hinggap kenari di dahan kerdas, mendengar merdunya suara tekukur. Usah berlari di dalam tandas, licin lantainya nanti tersungkur. Okey, maksud pantun ini kita dilarang berlari di dalam apa? Okey, maksud pantunnya kita dilarang berlari di dalam tandas kerana lantai tandas licin. Cuba perhatikan gambar ini. Ya, lelaki ini berjalan dengan laju lalu terjatuh. Okey, untuk pantun kedua, mencari lokan berpanas terik, berlumpur lengan tidaklah malu. Kalau menekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. Okey, pantun ini membawa maksud kita hendaklah memastikan tangan kering sebelum menekan suis lampu. Okey, sekiranya kita menekan suis lampu dalam keadaan tangan kita basah, apa yang akan jadi? Cuba perhatikan gambar ini. Okey, apabila terkena renjatan elektrik, suis elektrik, apabila tangan kita basah, kita boleh terbakar. Okey, untuk pantun ketiga, pergi ke latar membawa joran, umpan dijaga dengan cermat. Kalau kita mengikut peraturan, di mana juga pasti selamat. Okey, bagi pantun ini pula, kita hendaklah mengikut peraturan supaya kita sentiasa selamat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu doakan anak-anak dapat memahami maksud pantun yang kita pelajari tadi. Jadi, tugasan hari ini, cikgu nak anak-anak hantar di Google Classroom. Okey anak-anak, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.